Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan pertama bagi kursus LMCW 2143, Falsafah dan Isu Semasa, bagi set 22. InsyaAllah kami akan membentangkan kajian kes kami yang bertajuk Kesan COVID-19 terhadap kesihatan mental masyarakat menurut pandangan dari sudut falsafah. Sebelum kita pergi jauh kepada kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental masyarakat, seeloknya kita mengenali apakah itu kesihatan mental. Jadi, menurut Dasar Kesihatan Mental Sedunia, tahun 2012 telah mentakrifkan kesihatan mental merujuk kepada satu keupayaan individu, kelompok dan persekitaran berinteraksi antara satu sama lain bagi mendorong kesejahteraan subjektif serta fungsi yang optimal. Dan apakah hubung kait antara COVID-19 dan kesihatan mental? Seperti dalam kajian. Baik, kita akan pergi kepada info mengenai novel coronavirus 2019 ataupun COVID-19. Ia adalah merupakan penyakit berjangkit yang telah membunuh ribuan manusia pada peringkat global dan ditemukan di Wuhan, China pada 31 Disember 2019 melalui sebuah pasar makanan laut. Menurut WHO, setakat 30 November 2021, jumlah kes positif telah mencapai 200 juta dan lebih 3 juta kematian telah dicatatkan di seluruh dunia. Manakala di Malaysia sahaja, menurut laporan statistik COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tahun 2021, kes telah direkodkan sebanyak 2.6 juta dan telah meragut nyawa lebih 25,679 orang. COVID-19 yang telah berlaku ini sebenarnya memang telah memberikan kesan dan impak kepada masyarakat di seluruh negara. Dan tekanan emosi, gangguan mental dan sebagainya itu adalah efek sampingan daripada penularan wabak COVID-19 terhadap masyarakat. Ia disebabkan oleh masyarakat yang kurang peka dalam mengendalikan emosi dan mental sepanjang pandemik COVID-19 berlangsung di Malaysia. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat ianya bermula apabila pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana peningkatan kes positif telah memaksa kerajaan Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. PKP 1.0 telah dilaksanakan bermula 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020 bagi mengekang penularan wabak. Seterusnya, berlangsung secara bersiri sehinggalah PKP berfasa telah diumumkan oleh kerajaan pada tahun 2021. Dan segala struktur dan aktiviti seluruh negara terjejas, baik dari segi ekonomi, sosial, politik sepanjang Mac 2019 hinggalah kini. Dan kenapa kajian ini dipilih dan dibincangkan? Ia untuk mengkaji mengenai falsafah di sebalik pandemik COVID-19. Yang kedua, untuk menganalisis kesan COVID-19 terhadap kesihatan mental masyarakat di Malaysia menurut pandangan dari sudut falsafah. Dan yang ketiga, untuk meneliti hubung kait falsafah COVID-19 dengan kesihatan mental serta jalan penyelesaian di sebalik kemelut yang berlaku akibat COVID-19. Antara punca yang menyumbang kepada permasalahan kesihatan mental yang pertama ialah tekanan emosi. Semenjak berlakunya penularan virus COVID-19, kebanyakan rakyat di Malaysia telah mengalami masalah kemurungan yang kronik kerana mereka tidak mampu mengawal dan menjaga emosi dengan baik. Berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan, hampir setengah juta rakyat iaitu 2.3% di negara ini dalam kalangan dewasa didapati mengalami simptom tekanan atau depresi. Justru itu, kajian-kajian ini telah mempamerkan kecenderungan mental setiap insan ke arah yang negatif apabila berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Seterusnya, pengangguran juga telah menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Penularan wabak ini turut memberi impak yang besar terhadap ekonomi, politik dan sosial di Malaysia. Berdasarkan laporan statistik tenaga buruh, sektor pekerjaan merupakan antara sektor yang terjejas dengan kenaikan kadar pengangguran pada suku pertama iaitu 3.9% berbanding 3.3% pada tahun 2019. Berikutan catatan tersebut, jumlah penganggur juga telah meningkat kepada 610,000 orang berbanding 521,000 orang pada bulan yang sama pada tahun 2019. Oleh itu, statistik yang diperolehi dapat menyimpulkan bahawa tahap kesihatan mental rakyat Malaysia berada pada tahap yang kritikal. Punca yang terakhir ialah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Pelaksanaan pengajaran telah menyebabkan ramai orang awam termasuklah pelajar, pekerja swasta dan penjawat awam terpaksa menyesuaikan diri untuk menjalani pembelajaran dan bekerja di rumah secara atas talian sehingga menimbulkan simptom kemurungan yang serius. Berdasarkan laporan statistik, sekurang-kurangnya 1 daripada 10 anak muda
atau 10% daripada 5.5 juta belia di negara ini mempunyai keinginan untuk membunuh diri. Dengan ini, pihak atasan perlu cakna terhadap kesihatan mental rakyat dengan mengurangkan beban yang sedia ada dalam diri masyarakat. Ekoran daripada wabak ini, segelintir masyarakat telah mengalami kemurungan, tekanan emosi, stres dan gangguan psikologi yang menyebabkan masyarakat cenderung ke arah negatif. Bahkan ia turut menjejaskan kestabilan politik. Namun, pegangan agama yang kukuh dalam diri setiap individu dapat menggunakan tekanan emosi yang melampau akibat rantaian ini. Oleh itu, komuniti sejagat perlu mengambil cakna terhadap keteguhan rohani dalam diri agar dapat membina kekuatan mental dan fizikal secara sihat. Kita beralih pula kepada kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental masyarakat. Kami fokuskan 3 kesan untuk pembentangan kali ini. Yang pertama ialah masyarakat mengalami tekanan yang melampau. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melaporkan sebanyak 8,380 panggilan daripada masyarakat yang mana 46.8% mengalami tekanan. Hal ini kerana masyarakat mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan normal baharu. Selain itu, mereka berasa buntu kerana kehilangan pekerjaan dan disebabkan oleh kemerosotan ekonomi yang berlaku sekarang ini. Kesan yang kedua ialah masyarakat mengalami gangguan emosi dan psikologi. Menurut kajian daripada International Journal of Research and Public Health, 53.8% responden melaporkan impak psikologi dari tahap yang sederhana sehingga tinggi. Hal ini juga kerana masyarakat selalu berfikir secara negatif dengan keadaan sekeliling ekoran pandemik COVID-19 yang melanda. Kesan yang ketiga ialah masyarakat mengalami ketakutan dan kebimbangan. Hal ini kerana pelaksanaan PKP menyebabkan masyarakat menjadi paranoid dengan penularan COVID-19. Selain itu, masyarakat terlalu takut dengan kadar kenaikan kes kematian pesakit COVID-19 yang semakin mencanak naik pada setiap masa. Menerusi analisis kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental masyarakat ini, dapat kita rumuskan bahawa masyarakat perlu menghayati konsep insan sejahtera, terutamanya untuk memastikan emosi yang stabil. Selain itu, masyarakat juga perlu menghayati konsep metafizik yang mana kita perlu meyakini sepenuhnya bahawa virus COVID-19 yang kita tidak nampak secara zahir ini wujud dan pucuk pangkalnya dicipta oleh Yang Maha Esa dan pasti akan ada penghujungnya satu hari nanti. Setelah kita meneliti segala punca dan kesan kesihatan mental dalam kalangan masyarakat, mari kita lihat langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah mental dalam kalangan masyarakat terhadap kesan COVID-19. Yang pertama, masyarakat perlulah berkomunikasi secara berterusan dengan individu terdekat seperti ahli keluarga dan rakan-rakan. Lebih-lebih lagi sekiranya mereka dijangkiti COVID-19. Hal ini bertepatan dengan sifat insan yang akan lebih tenang dan tabah dengan masalah yang dihadapi sekiranya ada individu yang sedia membantu di sisi. Yang kedua, masyarakat perlulah menjalani gaya hidup sihat seperti mendapatkan rehat yang secukupnya dan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Pengamalan gaya hidup sihat ini akan melahirkan insan yang sihat dari segi jasmani dan psikologi. Yang ketiga, masyarakat perlulah mengurus emosi dengan baik. Mengurus emosi tidak bermakna menafikan kewujudannya, namun ianya adalah dengan memilih cara untuk bertindak balas terhadap sesuatu situasi agar tidak melakukan perkara yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Perkara ini selari dengan konsep insan
iaitu mencapai kesejahteraan emosi. Secara kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang telah melanda dunia telah memberi impak yang negatif dalam pelbagai aspek kehidupan, terutama di Malaysia. Perubahan yang telah berlaku terhadap fenomena kehidupan manusia kini telah mewujudkan tekanan emosi dan mental yang memberi implikasi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutamanya dalam aspek kesihatan mental. Ekoran daripada itu, muncullah peningkatan isu-isu kesihatan mental dan gangguan psikologi seperti kebimbangan, cemas dalam kalangan masyarakat kerana terkesan dengan impak negatif yang telah dibawa oleh pandemik ini. Kesihatan mental dapat mendatangkan kesan langsung kepada kehidupan seharian dan masa depan seseorang individu. Hasil kajian telah mendapati bahawa antara punca kepada masalah kesihatan mental ialah tekanan emosi. Selain itu, pengangguran juga merupakan salah satu punca kepada masalah kesihatan mental di Malaysia. Pembelajaran atas talian turut menyumbang kepada permasalahan kesihatan mental dalam masyarakat. Jika kesihatan mental terjejas, maka kesilapan yang berlaku dalam kehidupan akan dianggap sebagai satu kegagalan. Akibatnya, individu tersebut akan berasa sedih, kecewa dan berputus asa. Sekiranya keadaan ini berlarutan dan tidak merujuk kepada pakar yang berkaitan bagi bantuan emosi, maka keadaan mental akan terjejas dan boleh berkembang menjadi kecelaruan mental. Polemik kesihatan mental ini menuntut keperluan kepada integrasi nilai baru yang ampuh bagi mendepani cabaran besar masa kini, iaitu COVID-19. Hal ini kerana penularan wabak COVID-19 telah memberikan impak negatif dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah dalam isu kesihatan mental manusia. Namun, apabila masalah ini telah berlaku secara terus-menerus dalam tempoh masa yang lama, ia semestinya akan memberikan kesan terhadap kesihatan fizikal dan mental. Lalu, kepercayaan yang teguh terhadap agama perlu ditegakkan dalam kalangan rakyat agar dapat membina jati diri yang kukuh. Justru, amatlah penting untuk masyarakat sedar dan peka dengan isu kesihatan mental agar ianya tidak menjadi barah yang boleh memburukkan lagi ekoran wabak COVID-19 yang sedang melanda. Dekat itu sahaja pembendakan daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.